Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Amirul Nasran bin Abdul Aziz daripada subjek Psikologi Sukan dan Aktiviti Fizikal. Okey, pada tugasan kali ini saya ingin menerangkan ataupun membentangkan berkenaan dengan tajuk pengurusan emosi. Okey, emosi ini dia merujuk kepada kognisi, psikologi dan fisiologi perasaan yang ada pada manusia dan kecenderungan untuk tindak balas seseorang terhadap sesuatu perkara, pengalaman dan peristiwa yang berlaku. Terdapat tiga komponen utama dalam emosi. Yang pertama komponen fisiologi, komponen kognitif dan komponen tingkah laku. Okey, komponen fisiologi, sesuatu situasi yang berdasarkan tingkah laku, iaitu tindak balas fisiologi, pergerakan, contohnya seperti degupan jantung, berpeluh, badan menggeletar. Itu adalah dari segi aspek fisiologi. Yang kedua pula ialah dari aspek kognitif. Kognitif ini iaitu pemikiran. Pemikiran adalah sesuatu yang tercetus daripada fikiran kita. Itu dari segi kognitif lah. Yang ketiga pula ialah tingkah laku. Komponen tingkah laku ini dia mengeluarkan tingkah laku seperti marah, agresif kan. Tingkah laku ini bagaimana kita bertingkah laku, kesan daripada emosi tadi ataupun cara kita bertingkah laku yang mencetuskan emosi itu. Selepas kita mengenal pasti komponen-komponen emosi, kita juga perlu tahu jenis-jenis emosi. Jenis-jenis emosi ni ia merupakan satu perasaan ataupun satu feel kita untuk mengadaptasi sesuatu keadaan. Yang pertama ialah perasaan marah, rasa marah, emosi yang marah. Contohnya dalam sukan bola sepak, kita marah kepada pengadil yang memberi kad merah ataupun kad kuning kepada kita dan kita tidak dapat menerima keputusan daripada pengadil. Itu yang membuatkan hati kita tidak berpuas hati dan marah. Yang seterusnya ialah gembira, perasaan gembira. Gembira ni apabila kita dapat menjarikan gol, contohnya lah menjarikan gol dan kita celebrate, kita meraihkan gol tersebut dengan rakan-rakan sepasukan. Yang ketiga pula ialah takut, perasaan takut. Contohnya ada sesetengah orang ni kita dapat tengok reaksi muka dia yang cuak apabila melihat pihak lawan. Itu kita boleh gambarkan dia ada perasaan emosi yang takut. Yang seterusnya ialah terkejut. Terkejut, tidak terkata, speechless, dengan jaringan yang menarik. Contohnya lah jaringan yang menarik daripada rakan sepasukan. Jadi dia terpaku ataupun terpukau dengan jaringan itu dan membuatkan dia emosi dia terkejut, speechless. Seterusnya ialah perasaan sedih. Sedih ni dia datang, emosi yang sedih ni biasanya dia datang apabila kita kalah dalam sesuatu pertandingan dan emosi itu sendiri datang daripada dalam diri kita apabila kita tidak dapat menerima sesuatu kekalahan. Itu semua merupakan jenis-jenis emosi yang kita alami. Dan saya percaya awak semua mesti pernah lalui emosi-emosi yang saya cakapkan tadi. Selepas kita tahu jenis-jenis emosi tadi, marah, sedih, malu, gembira, risau tu, kita perlu kenal pasti yang mana emosi positif dan yang mana emosi negatif. Macam mana kita nak kenal pasti emosi itu negatif ataupun positif? Caranya adalah emosi negatif ini adalah apabila kita berasa sedih, geram, marah yang menyebabkan kita bertingkah laku, mempunyai pemikiran ataupun menghasilkan fisiologi badan yang merosakkan prestasi. Jadi, jika perkara-perkara ini terjadi, maksudnya emosi itu adalah emosi negatif. Yang kedua pula ialah emosi positif. Emosi yang positif ini apabila kita gembira, senang hati dan menunjukkan fisiologi badan yang positif. Contohnya, suka bergaul, tiada masalah, reaksi muka yang baik dan menunjukkan kita gembira terhadap sesuatu perkara. Itu yang menunjukkan emosi kita positif. Punca emosi ini berlaku. Apa yang menyebabkan emosi ini berlaku? Punca-punca dia boleh jadi dari faktor persekitaran, faktor rakan-rakan sepasukan ataupun faktor
penyokong pihak lawan yang membuat provokasi ataupun mensaiko kita semasa dalam pertandingan. Okey, ataupun faktor diri sendiri, faktor yang menyebabkan kita beremosi. Contoh, kita tidak dapat kawal kemarahan dan kita tidak dapat mengendalikan diri untuk mengadaptasi sesuatu permainan ataupun sesuatu perkara. Okey, selepas kita tahu jenis-jenis emosi, faktor emosi dan punca emosi, okey, kita perlu tahu juga cara-cara untuk mengatasi emosi yang tidak stabil, emosi yang negatif ini. Okey, terdapat dua cara untuk mengatasi emosi ini, iaitu dari segi dalaman dan luaran, mental dan fizikal. Okey, saya nak jelaskan yang pertama saya nak jelaskan berkenaan dengan relaksasi dalaman dulu. Okey, caranya macam ni. Okey. Okey, kita tarik nafas melalui rongga hidung. Kita tarik nafas dan keluarkan sehalus benan melalui mulut. Keluarkan hembusan tu senipis benan. Okey, sebagai contoh saya tunjuk. Tarik melalui rongga hidung dan keluarkan. Okey. Dan buat itu selama beberapa minit. Yang kedua pula ialah fizikal. Okey, relaksasi fizikal, iaitu melakukan relaksasi pada otot progresif dengan melakukan regangan otot. Saya akan meneruskan tentang pengurusan emosi. Langkah seterusnya ialah penetapan matlamat. Apa itu penetapan matlamat? Atlet kena tahu matlamat mereka sendiri. Matlamat mereka kenalah realistik agar matlamat tidak lari dari asal matlamat mereka. Atlet kena ada matlamat yang realistik, sama ada pasukan, individu, atau matlamat organisasi. Sebagai contoh, atlet badminton, mereka ada matlamat yang realistik, yaitu ingin mendapatkan juara dalam pertandingan. Mengapa penetapan matlamat adalah penting dalam pengurusan emosi? Karena sekiranya atlet mempunyai matlamat, mereka tidak akan berasa bimbang dalam menghadapi sesuatu pertandingan karena mereka ada matlamat mereka sendiri. Di samping itu, atlet perlu fokus dalam segala matlamat, sama ada pasukan atau organisasi. Dalam penetapan matlamat, atlet tidak akan merasa bimbang walau semasa dalam pertandingan. Ya, karena matlamat itu sudah ada dalam diri atlet tersebut. Seterusnya, pengurusan emosi. Bagi atlet ya menggunakan kata kendiri atau lebih dikenali sebagai kata-kata motivasi. Mengapa kata-kata kendiri ini boleh meningkatkan motivasi atlet? Karena ia akan mengurangkan rasa kebimbangan atlet apabila menghadapi sesuatu pertandingan. Selain itu, kata-kata kendiri yang lain ialah berbentuk arahan. Sama ada arahan itu dari negatif kepada positif. Contohnya, atlet mengarahkan dirinya untuk melakukan latihan agar perasaan atau kebimbangannya menjadi positif. Ini disebabkan karena sekiranya perasaan itu atau emosi atlet itu tidak diurus, maka ia akan menjadi negatif. Maka atlet perlu mengarahkan dirinya untuk melakukan
latihan atau activity yang sesuai bagi mengurangkan emosi atlet tersebut. Seterusnya ialah tumpuan kepada perkara yang dikawal. Ini ditujukan kepada atlet atau orang-orang di luar sana. Namun atlet kenalah tertumpu kepada perkara yang boleh dikawal. Antara yang tidak boleh dikawal ialah perasaan sedih, marah, itu adalah luar kawalan. Namun yang dikawal oleh atlet ialah emosinya. Atlet akan mengawal emosinya dengan melakukan perkara yang lain yang sesuai dengannya atau activity yang lain agar emosinya berkurangan dan terurus. Oleh itu, tumpuan bagi atlet adalah sesuatu yang terkawal seperti latihan, activity. Ini bagi mengurangkan atau emosi atlet tersebut menjadi positif. Yang terakhir sekali ialah pengurusan emosi atlet atau di kalangan atlet, yaitu kerohanian. Setiap atlet mempunyai kepercayaannya masing-masing, sama ada atlet itu beragama Islam, beragama Hindu, atau beragama Buddha. Namun mereka ada kepercayaannya masing-masing. Oleh itu, atlet perlu beri kepercayaan kepada agamanya supaya emosinya stabil. Antara yang atlet perlu lakukan ialah berdoa. Sebelum melakukan pertandingan, mereka akan berdoa, dan sama juga dengan selepas pertandingan berdoa, karena doa itu adalah sangat penting. Disiplin diri atlet perlu ada, karena yang mempengaruhi emosi atlet itu juga. Maka kerohanian adalah sangat penting dalam pengurusan emosi atlet. Kita sudah berada di penghujung, maka demikianlah pengurusan emosi di kalangan atlet. Dalam kesimpulan ini, bagaimana mengawal emosi atau pengurusan emosi, kita boleh lakukan dengan berbagai langkah, dan mengikut langkah tersebut dengan betul agar emosi atlet tersebut menjadi stabil, sama ada sebelum pertandingan, semasa pertandingan, selepas pertandingan. Ini saya nyatakan bahwa pengurusan emosi adalah sangat penting bagi atlet agar pencapaian atau prestasi atlet tidak terganggu hanya gara-gara emosi yang tidak stabil. Maka pentinglah pengurusan emosi bagi atlet maupun orang luar atau atlet. Sekian, terima kasih.